لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Dan orang-orang kafir pula, amalan-amalan mereka adalah umpama riak, sinaran panas di tanah rata yang disangkakannya air oleh orang yang dahaga. Lalu ia menuju ke arahnya, sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak didapati suatu pun yang disangkanya itu. Demikianlah keadaan orang-orang kafir, tidak mendapat faedah dari amalan sebagaimana yang disangkanya. Dan ia tetap mendapati hukuman Allah Ta'ala di sisi amalnya. Lalu Allah Ta'ala menyempurnakan hitungan amalnya itu. Dan ingatlah Allah Ta'ala amat segera hitungan hisabnya. Atau orang-orang kafir itu keadaannya adalah umpama keadaan orang-orang yang di dalam gelap gelita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak bertindih ombak. Di sebelah atasnya pula awan tebal. Demikianlah keadaannya gelap gelita berlapis-lapis. Apabila orang itu mengeluarkan tangannya, ia tidak dapat melihat sama sekali. Dan ingatlah siapa yang tidak dijadikan Allah Ta'ala menurut undang-undang peraturannya mendapat cahaya hidayah petunjuk, maka ia tidak akan beroleh sebarang cahaya yang akan memandunya ke jalan yang benar. Tafsir ayat ini mengandungi dua perumpamaan yang bagi dua golongan orang kafir dan sebahagian juga daripada juga dua perumpamaan bagi orang-orang munafik dalam surah Baqarah. Maka perumpamaan pertama ialah golongan kafir berseru mengajak kepada kekafiran. Mereka mengira bahawa mereka telah berbuat amal dan kebajikan yang banyak, padahal amal-amal mereka itu tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat bagi mereka, kerana tidak berdasarkan iman dan akidah yang benar. Maka perumpamaan amal-amal mereka itu seperti fata morgana di tanah datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila sampai ke tempatnya tidak mendapati setitis air pun. Demikian pula orang-orang kafir, kelak pada hari kiamat mereka tidak akan mendapat sesuatu amal pun tercatat di dalam lembaran amal-amalnya, atau keadaan mereka seperti berada di dalam gelap gelita dan bertindih-tindih. Sehingga apabila ia mengeluarkan tangannya dalam keadaan yang demikian itu, dia tidak dapat melihatnya. Perumpamaan ini mengenai orang-orang kafir yang bodoh dalam agama. Ia hanya mengikuti pemimpinnya, tidak mengetahui ke mana ia akan dibawa. Hatinya diliputi oleh kegelapan. Demikianlah barang siapa yang tidak diberi cahaya iman dan akidah yang benar oleh Allah Ta'ala,
Saya akan tetap dalam kegelapan dan sedikit pun tidak akan melihat cahayanya. Itu perbandingan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang tersesat daripada jalanannya. Itulah orang kafir dan golongan munafik yang teraba-raba dan hidup dalam sangkaan-sangkaan kosong. Mereka rasa dengan apa mereka buat, mereka dapat, padahal mereka tidak diberi apa pun sebab mereka menyalahi syarat dan dasar yang telah digaris pandukan oleh Al-Quran. Semua amalan ini mesti bertapakkan kepada akidah sahihah, akidah yang betul. Maka jika tidak didasarkan dengan akidah, banyak mana sekali amal pun tidak ada harga. Sedangkan orang beriman sendiri pun kalau beramal, apabila tidak ikhlas, amalan dia ditolak. Ya, tidak ikhlas, sedangkan iman dia ada. Jadi tidak ikhlas, amal dia ditolak. Apatah lagi kalau amalannya tidak didasarkan terus di atas akidah, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syirik asghar membatalkan pahala amal, kalau syirik jali, ada lagi bukan pahala amal, akidah membatal. Maka Allah SWT berfirman dalam ayat wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan ingatlah siapa yang disesatkan oleh Allah Taala dengan pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang mendapat memberi hidayat petunjuk kepadanya. Maknanya hidayat al-muwassilah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayatul muwassilah, hidayah yang menyampaikan seorang tadi dapat mengikut, beriman, mengikut, tunduk dan patuh pada perintah Tuhan, itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Nabi dan Rasul pun Tuhan tak beri. Itu hak mutlak Tuhan. Kalau Tuhan nak beri, dia beri. Ya. Kalau ada pada Nabi dan Rasul, semua orang dah beriman. Sebab Nabi amat sayang kasih kepada segala orang-orang, segala umat. Tapi Allah Ta'ala kata bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, tak nak bagi. Itu ada hikmat ilahi maknanya. Ya. Menunjukkan kuasa besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sana. Qala Allah Ta'ala alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun walillahi mulkus samawati wal ard wa ila Allahil masir. Allah. Ayat hebat, pukul kepala kita. Alam tara, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu mengetahui? Sebab benda ni banyak diungkit oleh Quran, supaya kita menggunakan ia adalah penglihatan luaran dan penglihatan dalaman kita. Ya, jangan dibiarkan begitu, tidak berfungsi mungkin. Di sini telah sebut terang. Alam tara, ya, tidakkah tara engkau lihat annallaha wa ta'ala yusabbihu lahu, bertasbih baginya. Man tidakkah engkau melihat, man tidak engkau mengetahui. Bila lihat dia mengetahuilah, mana mengetahui, lihat dalam. Bahawasanya Allah Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Itu Maha Esa, lapas yang sangat besar dalam ilmu tauhid, tunggal. Sentiasa bertasbih kepadanya sekalian makhluk. Semua makhluk bertasbih. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Mereka yang ada di langit dan di bumi, dan serta burung-burung yang terbang berbaris di angkasa, semua itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Bila habis tasbih dia, itu makna berhabislah tempohan ajal dia. Ya, selagi dia hidup, mana dia sentiasa bertasbih. Cuma kita tidak faham cara pentasbihan mereka. Masing-masing sedia mengetahui menurut keadaan semula jadinya mana yang telah ditetapkan Ta'ala, atau cara mengerjakan ibadatnya kepada Ta'ala dan memujinya, dan Allah Ta'ala mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Allah.
Dan bagi Allah Ta'ala jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dan kepada Allah sajalah tempat kembali sekalian makhluk. Tafsirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, bahwasanya semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, apakah makhluk itu malaikat, sama ada makhluk itu malaikat, manusia, jin dan binatang, bahkan benda-benda yang tidak bernyawa pun semua bertasbih dan bersembahyang kepada Allah Ta'ala, masing-masing menurut cara yang diilhamkan Allah Ta'ala kepadanya. Demikian pula burung-burung di udara bebas dan sedang mengembangkan sayapnya juga tidak ketinggalan melakukan tasbih dan tahmid menurut cara-caranya sendiri. Hanya Allah Ta'ala lah yang mengetahui. Dia maha mengetahui apa yang diperbuat oleh makhluknya. Kepunyaan Allah Ta'ala lah langit dan bumi. Dialah yang maha hakim dan penguasa mutlak di dalam kerajaannya. Dialah yang maha hakim, ya, maha bijaksana dalam mengatur segala-galanya. Dan juga penguasa mutlak. Kuasa mutlak tidak berkait dengan sesiapa. Apa dia nak buat, dia buat. Itu baru dipanggil Tuhan. Kalau nak buat tanya orang bincang mesyuarat, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Ya, sebab dia suruh kita mesyuarat. Sebab apa kita ni lemah, daif, kena mengambil pandangan-pandangan dicampurkan, gitulah maknanya. Dia pun Allah Ta'ala tak ada dia punya, dan tak ada siapa boleh ganggu. Tiada Tuhan selainnya, dan kepadanya akan kembali semua makhluk untuk menerima pengadilan dan menerima ganjaran di atas segala amal perbuatannya, baik maupun yang buruk. Qala Allah Ta'ala, alam tara anna Allah yuzji sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barad wa yusibu bihi man yasha' wa yasrifuhu an man yasha' yakadu sana barqihi yazhabu bil absar yuqallibu Allahu al-laila wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Tidakkah engkau melihat, semua telah perhati, ya, Allah. Bila manusia tak memerhati, itu dia masalahnya. Sebab apa tak memerhati, dia leka. Leka dengan makhluk, leka dengan nafsunya. Tidakkah engkau perhatikan, memerhati, melihat bahawasanya Allah Ta'ala mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan. Jadi kita pandang awan tu supaya kita faham, tu gerak daripada Allah Ta'ala. Bukan awan tu bergerak sendiri tak ada. Ya, awan tidak boleh bergerak, melainkan ia digerakkan oleh Allah Ta'ala. Tiap-tiap gerakan itu adalah merupakan nur. Maknanya apa? Untuk kita memandang kebesaran dia. Ya. Kalau tak nampak juga, tak dipandang, menandakan butanya mata hati. Ya, terlampau buta mata hati, tak nampak. Dalam setiap keadaan, setiap mana. Sebab tu dia kata, apa saja yang kita lihat, dia akan membawa kepada pengenalan kepada Allah Ta'ala. Rasulullah minta semua jadi nur, kan? Ja'alna ma'ama nurun, khalfin nurun, tahti nurun, wa fawqun nurun. Ya, mana Ta'ala jadikan minta depan kita nuran, nur. Depan pun nuran, nur. Belakang, atas, bawah. Mana pandangan yang ada mempunyai rangkaian hati dia dengan Allah Ta'ala. Pandangan yang membawa kepada ma'rifah dia kepada Tuhan. Itu dia panggil nur, kan? Dia pandang kosong. Lepas tu pula dah terbenam, tersangkut dengan makhluk pula, habis. Kemudian dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya sebagaimana kita lihat. Kemudian dia menjadikannya tebal berlapis-lapis.
Itu semua mana Ta'ala cerita habis. Dan ayat makru'ah yang dibaca ni adalah menceritakan ayat al-manzurah, ayat yang dipandang dan dilihat. Kemudian dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya, kemudian dia menjadikannya tebal berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan pun turun, kan? Berlapis-lapis dia berat, boom, turun. Siapa yang uruskan dia, siapa yang gerakkan dia. Kalau saintis dia bodoh kan. Dia hanya mengkaji zahir. Oh, ni berlaku ni tekanan, ni belaga, ni belaga. Siapa yang lagakan, siapa yang gerakkan. Ya, dia mengkaji benda tu, dia tak nampak fa'il al-hakiki. Pembuat yang sebenarnya ialah Allah SWT. Ya, sebab apa tak dapat? Tuhan tak buka. Ya, Tuhan beri petunjuk, oh dia dapat. Tuhan tak petunjuk dalam keadaan dipandang tu pun dia buta dengan pencipta dia maha agung. Ya, itu pun kuasa besar Tuhan. Yudlil fala hadiyalah. Ya, kalau Tuhan sesatkan tak ada siapa boleh beri petunjuk pada dia. Allah. Sebab itu engkau melihat hujan turun di celah-celahnya pula. Maknanya penglihatan kepada awan, kumpulan awan, rintisan hujan di celah-celah itu semua menunjukkan kebesaran Allah. Semua menunjukkan keberadaan Allah yang mesti dipandang. Jangan tak nampak bila pandang hujan. Pandang hujan nampak Tuhan. Pandang awan nampak Tuhan. Pandang dengan mata luar nampak dengan mata dalam. Ya, pandang mata luar nampak benda luar, benda hisiah, makhlukat makhluk. Pandang dalam, mata dalam ialah syuhud musyahadah tadi, ingatan kepada dia. Ya. Fokus muraqabah musyahadah tadi. Itu mesti yang bercerai. Lihat penglihatan kosong. Ya, penglihatan kosong. Kalau sampul kosong, tak diisi kan. Dan Allah Ta'ala pula menurunkan hujan batu daripada langit, daripada gunung ganang awan yang ada padanya. Lalu ia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikendakinya. Dia hentak tak kepala kita, maut itu. Ya, dan menjauhkan dari siapa yang dikendakinya. Terkenanya dengan kendak dia. Kita tak kena pun kendak dia juga. Jangan pakai amuk. Tempat kita memang tak ada. Tak ada, dihantarkan mampu kita. Tak golek habis kan. Semua dia punya. Ada tak ada bukan kes tempat. Kes dia. Dia punya lah. Dia nak hantar, dia hantar lah. Dia tak nak hantar, tak ada lah. Kan? Itu dia. Tapi oleh kejahilan tak kenal Tuhan, dia nampak sebab. Dia tak memandang musabbibul asbab yang menjadikan sebab. Dan menjauhkan dari siapa yang dikendakinya. Mana terjauhnya benda-benda yang sedemikian adalah kendak dia, masyiah dia. Terkena pun masyiah dia, terjauh pun masyiah dia juga. Kendak dia. Ya, jangan buta memandang masyiatillah. Orang yang buta memandang masyiatillah, maka dia terjauh dari Tuhan sejauh-jauhnya. Dan bila dia jauh, sangat bahaya kedudukan dia dengan Tuhan. Bila dia jauh, dia menyebabkan iman dia lagi lemah. Lagi jauh, lagi lemah. Bila dah lemah, mudahlah syaitan dan iblis menipu dia, tuan-tuan. Ya. Sebab kita kena sentiasa membuat ittisar, kerapatan diri dengan Allah Ta'ala. Bila dia kuat, insya-Allah syaitan masuk-masuk dia payah nak masuk, tuan-tuan. Ya. Bila kuat hubungan dia Tuhan, tuan-tuan, dia lazat dengan Allah. Dia lazat dengan Tuhan, lahirlah keikhlasan, kesedapan dia tadi. Maka dia bila masuk lain ikhlas. Apa makna ikhlas? Suci, bersih. Tidak ada dalam batin yang melainkan membesarkan itu. Itu ikhlas sebenarnya. Ketika itu syaitan tak boleh masuk. Syaitan yang mengganggu kan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kepada hamba kau yang ikhlas, syaitan angkat tangan dulu lah. Jadi mana ikhlas yang sebenarnya ialah tidak ada dalam pandangan batin yang melainkan dia. Sinaran kilat itu terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. Kemudian Allah SWT menukarkan malam dan siang, silih berganti. Itu semua disuruh pandang. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Tuhan yang menukarkan yang kita pandang sebab ini proses ni, terhijab kat situ. Terhijab dengan memandang proses. Dia tak nampak sebenar siapa yang mempunyai, memiliki, mengawal sebenar-benarnya. Itulah butanya mata orang kafir
Dan lalainya mata orang Islam. Orang kafir dia buta terus, tak nampak. Orang Islam mata dia lalai. Kalau tanya dia tahu, tapi dia lalai. Tak memberikan tumpuan. Masih menumpu benda lain. Kalau tanya dia boleh jawab. Sebab dia masih ada iman. Tapi kelalaian dia yang bahaya. Lalai. Memang tak dapat manfaat daripada anggota zahir dan batin yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita kena ambil manfaat, anggota zahir melihat, anggota dalam pun, batin pun melihat juga. Lihat kebesaran dan keagungannya. Dia membawa kepada ketebalan dan kekukuhan iman dia. Adalah menukar malam dan siang itu silih berganti. Sesungguhnya demikian itu mengandungi pelajaran. Maknanya Tuhan tukar-tukar itu supaya kita mengambil pengajaran. Itu sebagai pelajaran yang dipandang. Kita pandang untuk mendatangkan pengajaran kepada kita dengan Allah Ta'ala. Yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang celik mata hatinya yang berfikir maknanya. Itu merupakan inna fi zalika la'ibrah. Merupakan pengajaran. Maka tiap-tiap kita tilik akan peredaran malam dan siang. Tidak ada ibrah, maka buta mata hati. Wa ulil absar, dan orang yang mempunyai pandangan dalaman dia. Absar. Allah. Semua ayat besar-besar tadi. Dia suruh kita apa? Sentiasa mentajdidkan iman kita. Memperbaharui, mencantikkan, mengkukuhkan dengan melihat ayat-ayat manzurah. Ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Tuhan yang ditayangkan supaya dilihat. Bukan lihat saja kan. Kalau lihat saja tak payah cerita. Binatang boleh lihat kan. Lembu kambing benguk boleh lihat. Bahkan mereka lagi hebat bertasbih kepada Tuhan. Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqa kulla dabbatin. Ni habis Tuhan ungkit ni. Satu Allah Ta'ala ungkit dia sodok undan supaya apa manusia terangkat balik. Kalau tidak kan dia leka. Dia sodok balik supaya kita buka mata balik. Mata dalam tu buka. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma wa minhum man yamshi ala batnih wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba'. So mau tuan cerita tadi. Yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Mana kalau nak tahu tak payah cerita dah tahu, tapi pemberitahuan ini bukan untuk itu. Untuk mengetuk pintu hati manusia. Ya, bukan sekadar pandang. Kalau pandang menatang kapi tu boleh pandang. Ya. Dan Ta'ala menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak dari dalam air tadi. Ya, air haiwan yang bergerak ma'i, jenis air, ikan macam-macam dalam tu. Allah. Maknanya apa kita pandang? Mana saja dia kata air nama Tuhan lu pasamah. Wajib tu ayat kena dimurakabahkan. Lepas tu ulama-ulama arif billah dia buat benda ni berdasarkan nas Quran tu. Berdasarkan panggilan Quran. Quran suruh pandang. Itu bagi nak pandang betul-betul cara memandang kan. Jangan pandang sekilas lalu. Kita tak nampak. Dia kena pandang tepat. Itu saya panggil dia khas jadikan muraqabah, musyahadah supaya pandangan tu tepat, cantik, bersih, jelas. Bila pandangan cantik, bersih, jelas, barulah dia punya apa? Dalam dia lagi cantik dan bersinar. Kalau pandang kilah-kilah gitu je, nampak-nampak bayang-bayang dan berapa dia menjeling-jeling. Tuhan suruh pandang tepat, dia jeling-jeling. Ya, untuk membersihkan dalam. Kalau dunia pula dia pandang tepat, lihat je mata dia 360 darjah. Ya, lain yang disuruh pandang, lain yang besar dan mana tak gelap dalam. Dan Allah Ta'ala menciptakan tiap-tiap haiwan. Mana tiap-tiap haiwan yang kita pandang dia akan nampak ciptaan Allah. Dia khalqun min khalaiqillah. Latih macam tu pandang Allah. Sebab dalam kena jalan dan dalam kita berhenti boleh senang pandang. Dalam Allah jalan ni kan. Baru senang pandang, licin. Ada minyak geris orang gitu kan. Kita kalau tak ada minyak geris macam yang perlu pada minyak geris, tak ada minyak geris, kering kena yang patah ada punya enjin kan. Kita punya minyak hitam pun kalau tak tukar macam tu. Dia punya chemical dah habis, kadang-kadang dah hitam habis, dia tak ada fungsi. Akhirnya makan sana, makan sini, kondorot dia lah macam-macam. Dah akhir kena overhaul pula kan.
Itulah maknanya. Pandangan tu penting. Dalam tu enjin kena jalan. Minyak hitam dia biasa baru. Sebab Nabi Zuhur, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Terjadikan iman kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Sentiasa barukan. Dan Allah Ta'ala mencipta tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air. Maka sebahagian di antara mereka berjalan di atas perutnya, ular atau perut jalan kan ni. Dan sebahagian di atas antara berjalan dengan dua kaki, ayam itik. Dan sebahagian dia berjalan dengan 4 kaki, lembu kebau, unta. Allah Ta'ala menciptakan apa saja yang ia kendaki selain daripada tersebut, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sehari je kita latih, sehari kita latih. Pandang semua ingat Allah. Allah. Jangan beri ruang kosong. Sehari kita buat. Kalau malah juga buat sejam ni. Sejam ni tonton tenung betul-betul pandang Allah. Jangan berhenti. Jangan bagi yang lain masuk. Abuk-abuk semua jangan masuk. Betul-betul tepat pandang. Tuan-tuan rasa lah. Dia punya sedap tu lain. Kesedapan rapat hati dengan Allah Ta'ala tu tak ada jual ke emporium. Dia tak ada jual. Itu semua kurnia Tuhan. Sejam je kita buat. Rasa lain. Itu sebab bila orang dah dapat tu, kesedapan tu dia tak berpaling. Dan dia tak berpaling pada makhluk lah. Dan nampak kosong ni tuan-tuan. Kesedapan. Tafsirnya Allah SWT berfirman tentang kerajaannya yang benar, yang besar, dan kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu. Bahwasanya dia telah menciptakan berbagai ragam makhluk yang berbeza bentuknya, rupa, gerak, pergerakannya, dan bahawa dia telah menciptakan semua jenis haiwan yang tinggal di dalam air, darat, semua dia punya. Antara banyak jenis haiwan itu ada yang berjalan di atas perutnya seperti ular, dan sebahagiannya ada yang berjalan di atas 2 kaki seperti kebanyakan binatang ternak seperti lembu tu 4 kaki lah, unta 4 kaki, 2 kaki ayam itik dan lainnya lah. Dan Allah SWT menciptakan apa yang dikendakinya terjadi, dan apa yang tidak dikendakinya mustahil akan terjadi. Tak ada satu benda pun yang terjadi lepas daripada ta'aluk kudrat iradat Allah, tak ada. Itu mustahil. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk kepada semua mungkin. Apa makna takluk? Dia berperanan menjadikan, mengadakan, mentaksis. Iradat taksis, mana menentu. Kudrat ijad, dia mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Semua benda tu adalah asar. Semua makhluk ni dipanggil asar. Apa makna asar? Kesan. Kesan takluk kudrat dan iradah Allah. Tak ada satu pun lepas. Maka yang memberi kesan dipanggil mu'assir. Maka Allah dipanggil mu'assir. Kita ni dipanggil asar. Qala Allah Ta'ala, laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan demi sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menerangkan hakikat kebenaran dengan berbagai dalil dan bukti. Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat. Ayat itu mana keterangan-keterangan yang sifat dia mubayyinat, menerangkan hakikat kebenaran dengan berbagai dalil dan bukti jelas. Dan Allah memberikan hidayat petunjuk pula kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Man kerja Allah Ta'ala, rahmat besar dia, diturunkan kita petunjuk, ayat-ayat untuk menjelaskan pada manusia. Dan dia menayangkan kebesaran dia pula, dia pilih siapa dia nak, dia bagi. Bukan semua orang boleh dapat. Sebab tu bila kita dah dapat ni, jaga. Mutiara besar tidak ada ternilai harga iman dan Islam. Sebab tu kita kena jaga. Dengan dia lah sebab manusia boleh diizinkan menapak dalam tempat nikmat sebenarnya, iaitulah di akhirat pula. Maka nak pelihara iman dengan apa? Siraman dan baja dia. Apa nak siram? Dengan air ilmu.
baja dengan apa? Air amalan. Itu dua je lah. Lepas tu al-ilmu wal ibadah wa huma jauharan. Ilmu dan ibadat ni ialah dua permata besar, kata Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Kita kalau bagi orang barang bernilai, dia orang dia tak nilai macam tu. Dia siapa je. Takut dia tarik pada dia. Lepas tu iman dan Islam benda besar. Bila dia begitu jaga sungguh-sungguh. Ya, bila kita jaga tu, insya-Allah tu nambah kita syukur, dia akan tambah lagi. Dan tafsirnya Allah SWT menerangkan bahawasanya dia telah menurunkan Al-Quran yang mengandungi hikmah, pelajaran, perumpamaan, perbandingan macam-macam, serta hukum-hukum diterangkan dengan sejelas-jelasnya, dan bahawasanya Allah Ta'ala memimpin mereka ke jalan yang lurus untuk orang-orang yang dikehendakinya. Maknanya dapat lurus itu adalah Tuhan. Jadi kita lihat orang beriman, kita nampaklah nama Asma. Ismun minal asma. Apa dia? Al-Hadi. Ya, mana yang memberi hidayat. Al-Muqti, yang memberi kurniaan. Ya, lagi kuat iman dia, Tuhan hamparkan lagi makrifat dia. Al-Basit. Ya, Tuhan menghamparkan lagi nikmat dia. Tengok orang kafir, dia yang menyesatkan. Ya, as-satir yang ditutup kerabat iman. Itu makna semua tu dipanggil apa? Nur Allah Ta'ala, untuk memberi penglihatan. Sebab tu pandangan sufi, istilah dia, makhluk ni dipanggil anwar, nurullah. Apa makna nur? Nur sini adalah menunjuk. Semua tu menunjuk akan kebesaran dan keagungan Tuhan. Itu dia antara apa? Besarnya peringatan dalam ayat-ayat tersebut. Ayat semua Tuhan ungkit ni, ungkit supaya manusia sedar. Dan qala ta'ala yaquluna amanna billahi wa rasul wa ata'na summa yatawalla fariqum minhum min ba'di zalik wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allahi wa rasuli ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, anjuran untuk bermusyawarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud daripada surah Al-Imran, wa syawirhum fi amr, maknanya akan suruh musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, itu ayat-ayat dalam bentuk musyawarah. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan kamu. Hadis-hadis tentang perkara ini cukup banyak dan masyhur. Oleh kerana itu, ayat ini sudah cukup mewakili dalil-dalil yang lain. Kerana apabila Allah SWT dalam kitabnya memerintahkan dengan perintah yang sangat jelas kepada Nabi-Nya SAW untuk bermusyawarah, padahal bagi dia adalah makhluk yang paling sempurna, maka bagaimana dengan yang lain? Ya, kita bermusyawarah, kita nak mengambil pandangan. Kalau masalah itu masalah daripada orang bawah, minta mesyuarat dengan Rasul, okeylah. Ini masalah nak buat kerja pun Rasul mesyuarat. Nak kira siapa lebih hebat daripada Nabi? Nak kira tak payah mesyuarat, kalau kita lah terus dapat wahyu Tuhan, dah habis cerita, tak siapa boleh bertikai. Tapi nak tunjukkan bahawasanya Nabi sendiri buat mesyuarat supaya kita ikuti jejak langkah dia. Ya. Macam Nabi bertaubat lah, istighfar daripada Rasulullah SAW, taubat. Nabi tak berdosa. Itu ada dua makna. Yang satu, memberi pengajaran kepada kita. Ya, memberi pengajaran. Rasul sendiri pun istighfar, sedangkan dia maksum. Yang kedua, istighfar ialah mengangkat martabat. Adapun istighfar kita ni isqatu dzunub, pengguguran dosa. Ya, adapun istighfar para rasul ni raf'in darajatihim, mengangkat darajat mereka. Sebab angkat darajat, sebab orang yang beristighfar minta ampun adalah orang yang tawadhu.
Ya, orang takabur tak akan minta ampun. Orang tawaduk aja yang memandang diri kurang walaupun dia lebih. Bila tawaduk terangkat. Nabi menyatakan man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa tawaduk Tuhan angkat martabat dia. Itu makna. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa takabur Tuhan turunkan dia jatuh. Ya. Tempas ke bawah. Dianjurkan bagi siapa pun yang sedang menghadapi suatu masalah untuk bermusyawarah dengan orang yang lain dan orang yang dia percaya akan agamanya. Akan cari orang gitu. Dan kemampuannya, kepandaiannya dan sifat waraknya. Itu pun ambil kira tu. Yang mesyuarat jangan tak ada warak kepada biul dan mesyuarat ikut dia. Dia gamai pula, main angkat tangan, mabuk. Jadi macam parlimen tadi. Iki gamai, penyamun gamai, penyamun dah jadi. Jadilah komunis gamai, komunis minta. Habis jahanam kan. Dengan sifat-sifat tersebut lebih banyak, lebih baik dan mengetengahkan permasalahan yang sedang dihadapi, termasuk menjelaskan kepada mereka tentang resiko yang bakal dia hadapi. Sebab manusia itu masing-masing ada kelebihan. Ada kekurangan dan ada kelebihan. Maka dalam mesyuarat dua akan timbul. Ya. Bila orang beri pandangan baik, nampaklah kita, oh aku ni kurang lagi, ada pandangan lebih baik. Kan? Dia nampak begitu. Dalam Islam pula, bila pandangan kita diterima, kita kena istighfar. Kalau pandangan kita terima, kena istighfar. Kalau pandangan kita orang tolak, kena ucap Alhamdulillah. Ini terbalik, orang terima Alhamdulillah pula. Orang tak terima istighfar, Astagfirullah. Aku bercadangan, dia tak pakai Astagfirullah. Terbalik. Patut orang terima tu kita istighfar. Sebab takut-takut cadangan kita buat masalah. Ya, kalau orang tak terima, Alhamdulillah. Lepas tu. Maknanya itu. Sebab mesyuarat, dia terfurikan ke muka. Dan ahli mesyuarat mesti orang yang mesti memberikan pandangan. Jangan duduk mesyuarat dulu tidur. Bila mujahid melanggar. Macam nak mampus. Orang mesyuarat kena peka. Bila mesyuarat, dia orang panggil mesyuarat. Bermakna orang suruh beri pandangan. Kalau dia tak boleh pergi, dia bisu je, minta tarik diri semua orang lain. Macam tu keadaan dia. Tidak, mesyuarat nak duduk. Mana betul orang mesyuarat, mengah. Habis pandangan tak ada. Tak ada, kau masuk macam mesyuarat, berjadang. Ya. Satu buah pandangan pun tak ada. Bila mesyuarat, kena jaga tu. Sebab orang mesyuarat tu, orang meminta supaya kita memberi pandangan dan sebagainya. Kemudian kita tapislah pandangan tu. Sebab kita semua bersifat dengan daif, lemah. Perlu kepada nasihat, menasihati, memberi pandangan. Ada setengah tadi, saya sokong je semua. Sokong je, memang sokong je. Betul-betul boleh, sokong. Wah, panjang sokong. Cepat apa? Cepat sokong. Cepat sudah habis. Kamu panjang-panjang lama pula, dia kata kan. Perkara penting kau main-main. Kata jangan buat mesyuarat. Mesyuarat tu sebab perkara penting. Bila perkara penting kena ihtimam, kena cermat, tengok betul-betul. Sebab keputusan tu nak ambil. Sebab bila keputusan mesyuarat dah buat kan, orang lakukan, kata kena kan, kacau nak jawab. Kan? Itu bukan main-main. Itu mesyuarat kecil, kalau mesyuarat besar, kalau mesyuarat negeri lagi besar, kalau negara lagi besar. Berletakkan orang yang beragama, yang bersifat kewarakan tersebut penting dalam memberi keputusan dalam mesyuarat. Ini baru tak ada warak, dosa pahala pun tak kenal, habislah tuan. Dia buat keputusan gila-gila. Komunis pun keputusan dia bawa. Mesyuarat lebih sangat diperlukan oleh pemerintah sebab urusan kerja mereka amat besar. Ya. Ataupun staf dia lah, wakil dia, seperti sultan, hakim, pemerintah dan lainnya. Dalam banyak hadis yang sahih disebutkan tentang mesyuarah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan para sahabatnya dan kecenderungan beliau kepada pendapat mereka. Di samping itu, jika mesyuarat dilakukan dengan orang-orang yang memiliki sifat amanah betul, bukan parti amanah, dan memahami persoalan, dipastikan akan menemui jalan keluar yang tidak membawa risiko. Yang dianjurkan juga bagi orang yang diajak bermesyuarat untuk meluangkan waktu, tenaga, fikiran bagi membantu saudara tersebut. Sebab mesyuarat ni benar penting. Nak mengambil satu keputusan kan. Jadi kita kena apa? Kena beri infak lah. Infak masa, infak tenaga, infak fikiran. Ya, supaya dapat kita garapkan yang terbaik.
Dan satu lagi sabda Rasulullah SAW di sini. Daripada riwayat Imam Nawawi, kami riwayatkan daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim daripada Tamim Ad-Dari. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinu nasihah." Ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah SAW? Qal lillah wa kitabihi wa rasulihi wa immatil muslimin wa ammatihim. Artinya agama adalah nasihat. Ya, nasihat mana kalau nak bina agama kena ada nasihat. Tak ada pakai kau kaku tak boleh. Dia rasak dia. Tak boleh. Dia kena kita ni suka menerima nasihat dan suka memberi nasihat. Bila orang nasihat, orang nasihat kita, alhamdulillah kita terima. Ya, pandang tu dari Allah Taala. Dan kalau kita pula tengok ada perlu nasihat, kita kena beri nasihat. Ada setengah orang dia suka beri nasihat dia, orang nasihat dia melenting. Dia tak pakai. Ada setengah orang pula dia malah nasihat orang. Dia terima nasihat orang tapi dia malah nak beri nasihat. Aku rasa aku boleh tak boleh. Dua-dua tu kena ada. Nasihat menasihati, ya. Ad-dinu nasihat. Maka kalau tak nak nasihat orang, dia tak ambil berat. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minni. Siapa tak ambil buat urusan umatku tu bukan umat aku, Nabi kata. Mana bukan umat yang sempurna, mereka yang tak mengambil berat urusan umat. Ya. Mereka bertanya, untuk siapa ya Rasulullah SAW? Baginda menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Itu maknanya nasihat itu untuk membina, maknanya kitab Allah, untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Untuk agama Allah. Untuk Allah itu mana untuk apa? Ya, untuk kita membetulkan kedudukan kita dengan Ta'ala. Kita nasihat supaya jadi hamba Tuhan, ikut kitab, ikut rasul. Bukan untuk Allah manfaat per Tuhan. Tuhan tak ambil manfaat. Dia maha kaya. Ya, itu mana. Dan kami riwayatkan satu lagi dalam Sunan Abu Daud, dalam Sunan Tirmizi, dan Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, daripada Sayyidina Abi Hurairah dan dia berkata Rasulullah SAW bersabda, al-mustashar mu'taman. Orang yang diajak bermesyuarat adalah orang yang dipercayai. Jadi kita bila orang ajak mesyuarat, kita AJK, jaga. Mana kita memegang amanah. Orang pegang kat kita, kena jaga betul-betul. Jangan dia buat main-main. Ya. Dan mesyuarat, ingatlah bahawasanya kita kena menerima pandangan yang baik dan kita kena mengeluarkan cadangan yang baik supaya menghasilkan natijah yang baik. Itu di antara faedah bermesyuarat. Disuruh nas Quran, nas hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.